Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam satu peperangan di antara umat Islam dengan musyrik Mekah, dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW telah memerintahkan sekumpulan para sahabat, para pemanah, untuk mengawal tentera Rasulullah SAW sebagai pemanah di atas sebuah bukit. Pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat, janganlah kamu meninggalkan bukit ini dalam apa keadaan sekalipun, sama ada ketika kita kalah ataupun kita menang. Berlakulah peperangan di antara umat Islam dengan orang-orang musyrik Mekah. Umat Islam telah mula untuk menang peperangan tadi. Maka terlihat ada di antara para sahabat yang telah mula mengumpulkan harta-harta rampasan. Para sahabat yang di bukit, para pemanah yang diperintahkan untuk menjaga tentera-tentera Rasulullah SAW tadi, melihat teman-teman mereka mengambil harta rampasan, mereka pun turun daripada bukit dan meninggalkan pos ataupun tempat memanah tadi. Akibatnya, tempat tadi telah ditawan, diambil balik oleh tentera-tentera musyrik Mekah. Ketika itulah berlakunya huru-hara, berlakunya kekacauan. Para tentera musyrik Mekah mula mengawal dan memperolehi kemenangan. Pada saat itulah terdengar khabar bahawa Rasulullah SAW telah wafat, dibunuh di dalam peperangan tadi. Mendengar berita kewafatan Rasulullah, semakin kacau bilaulah saf tentera-tentera Islam. Ketika itu, ada di antara mereka yang berpaling tadah. Ada di antara mereka yang berbalik ke belakang. Dalam arti kata lain, mereka telah murtad. Keimanan mereka tergugat kerana Rasulullah SAW sudah tiada lagi. Pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang dirakam dalam surah Al-Imran ayat 144. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Yang bermaksud, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, bukanlah dia Muhammad tu melainkan seorang rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, yang telah lalu sebelumnya para rasul-rasul yang lain. Afa'in mata, apakah ketika dia wafat, au qutila, ataupun terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu berpaling tada, kamu berbalik ke belakang, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a, barang siapa yang berpaling tada, balik ke belakang, sesungguhnya dia tidak akan sama sekali memudaratkan Allah SWT walaupun sedikit. Wa sayajzillahu syakirin, Allah SWT akan memberi ganjaran pada setiap orang yang bersyukur. Demikianlah muslimin muslimat rahmati Allah SWT, keimanan yang diajarkan kepada kita, bahawa keimanan kita kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW, tidak bergantung kepada kewujudan Rasulullah SAW. Cuba kita lihat pendirian seorang sahabat. Ketika berlakunya huru-hara dan kekacauan tadi, datang seorang sahabat bertanya, tidakkah kamu dengar bahawa Rasulullah SAW telah wafat, dibunuh? Sahabat tadi menjawab, jika benar bahawa Rasulullah SAW telah wafat, faqad ballagh, Rasulullah SAW telah sampaikan tugasnya. Rasulullah telah ajarkan kepada kita Islam. Tetapi kini
kepada kitalah untuk mempertahankan keimanan dan Islam ini. Demikianlah pendirian seorang sahabat tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan Rasulullah SAW. Kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih pada segala-galanya. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk menjaga kesejahteraan dan menolak segala kemudaratan, masjid-masjid kita ditutup sementara ini. Salat Jumaat ditangguhkan sementara ini. Apakah ini bermakna bahawa keimanan, peribadatan kita, kerohanian kita terjejas? Apakah ini bermakna bahawa keimanan kita akan bertambah lemah kerana kita tidak dapat lagi pergi ke masjid untuk menunaikan salat-salat kita? Ataupun menunaikan salat Jumaat kita? Tidak sama sekali. Kalau Nabi Muhammad SAW, insan yang termulia di atas muka bumi Allah SWT, seorang yang paling kita sayangi, jauh lebih kita sayang daripada bangunan masjid ataupun tempat-tempat yang lain. Allah mengingatkan kita, apakah jika Nabi Muhammad tidak ada, kita pun berpaling tada? Keimanan kita pun luntur? Allah kata bahawa ia tidak akan sama sekali mengurangkan ataupun memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, marilah sama-sama kita berada dalam situasi dan ujian ini untuk tetap menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan kita beriman bahawa ini tidak akan sama sekali menggugat, melemahkan, melunturkan semangat kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerohanian kita dan peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW insan yang paling mulia. Beliau tidak berada bersama kita pada hari ini, tetapi beliau berada di dalam hati dan jiwa kita. Maka jika kita tidak dapat menghadirkan diri kita ke masjid, ke rumah-rumah Allah, marilah sama-sama kita hadirkan masjid dan rumah Allah di dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak hadir bersama kita pada hari ini, tetapi sesungguhnya Rasulullah SAW hadir di dalam hati dan jiwa kita. Kita bermohon pada Allah SWT, ujian ini akan berlalu dengan cepat. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana sahabat tadi yang telah saya ceritakan sebentar tadi, bahawa jika Rasulullah juga telah tidak berada, beliau telah menjalankan tugasnya. Tugas kita ialah untuk menjaga keimanan ini, untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita ini. Kita hadirkan masjid dalam diri kita, sebagaimana kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Semoga kita keluar daripada ujian ini bertambah kuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Kita tak akan mudah luntur semangat dan keimanan kita kepada Allah SWT. Saya yakin bahawa ini adalah peluang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memelihara kita, menjaga keimanan kita, menjaga diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita, dan kita keluar sebagai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.